Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera korang semua. Walaupun semalam kata beria nak pakai telekung, cikgu tak nampak pun. Waalaikumsalam cikgu. Tak apalah nanti-nanti. Okey. So Dia dah pakai. dia dah pakai eh? Dah. Wah, dia dah pakai ah. Tapi dia memang raya pun dia pakai telekung je. Wah. Dia tak ada baju Tak raya, kena dia. kesian dia. Okey. Alright. Hari ni Dia. kita nak sambung lah. Hari tu kan literate tak habis lagi. So in your books is page 216. Okay, 216. Siapa yang ada buku 216. Kalau siapa yang ada kertas tu ataupun korang buka slide, it will be page 22 ataupun PDF slide 22. Yang ni kita stop hari tu nak kira petang kan waktu puasa. Dah raya dah. Siapa dekat kampung? Siapa Inka PKP ada tak? Ikim kat kelas. Saya. Ikim Ikim balik kampung pula. Ego pun tak boleh balik kampung tau, sedih betul. First time raya sendiri-sendiri. Okay. Tapi best juga raya sendiri-sendiri. Bolehlah yang sedihnya tak jumpa parent je lah. Boleh video call. Okay, so yang ni hari tu kita stop soalan C. Okay, soalan C ni cari jap kat mana ke soalan dia. Okay, yang ni. Alright. So the diagram, cikgu start So semua dah ready? Dah cikgu. Okay, so kita start C. Diagram 12.3 show a circuit consisting of two resistor and a bulb. Okay, the reading of ammeter is 1.5 when the switch S is off. So bila S dimatikan, bacaan dia adalah 1.5. So, oops, sorry. Kejap. Okay. So ni dia punya ni adalah 1.5 ampere. Okay, so itu S1 off. Ni off. So bila ni off, meaning the current only flow through the 5 ohm. Dia hanya lalu yang 5 ohm sahaja. Okay, 5 ohm sahaja. Sekejap. Okay. Tak jadi. Sekejap. Cikgu nak pin video. Okay. Cikgu. Hana. Yep. Masa switch off tu, circuit complete ke tak complete tu? A circuit complete, tapi complete yang lalu 5 ohm je. Yang dekat sini je. Yang bawah ni kira tak complete lah. So there will be no current flow here. Okay. So current complete circuit dia yang lalu sini je. 5 ohm. So okay, jap, ada orang dekat waiting room. Okay. And then okay, so itu dia maklumat lah. The question is, first, calculate the resistance of the bulb. Right. Kita cerita dulu dia punya keadaan kat sini. Sekarang ni, there will be 2 resistor actually. Ada 3. Ada 3 resistor. Korang nampak macam 2 tapi ada 3. So this is the first resistance. This is number 2. Yang dia tak lalu. Ini ada nilai. Okay. Ada resistance kat situ. So, bila kita switch off S, meaning circuit bawah ni, korang boleh abaikan dulu. Okay. Kita neglect yang bawah tu dulu. Because current only flow through 5 ohm. And also the current flow through the bulb. So the question is, what is the resistance of the bulb? So berapa resistance bulb ni? Okay, so kita nak cari resistance bulb. The formula yang kita akan guna is basically macam ni tau.
So voltage dia is 1.5. Voltage dia 12 volt. The current flow 1.5 ampere. So recap balik. 1.5 ampere maksud dia apa? 1.5 charge flow in 1 second. Okay, 12 volt maksudnya apa? 12 volt means there will be 12 joule of energy being supplied by the battery or by the power source to bring a unit charge. Okay, nak bawa satu charge. Okay, so to V, I dah ada, and the resistance. The resistance should be the total resistance. So the total resistance is 5 ohm plus resistance of bulb. So cikgu buat B kat situ. B tu meaning bulb. Oops. Gan tak dah masuk lagi. Hana pun tak masuk lagi. Sekejap. Cikgu dah admit dah. Admit. Hana. Okay. So Hana dah ada ke belum ni? Hana Zahra. Ada. Kenapa dekat cikgu punya ni waiting room? Hana ada tak kat sini? Hana? Are you here? Hana, ada tak? Sekejap, cikgu message. Sebab nama Hana dekat waiting room. Okay. Alright, so sambung balik. So kita nak cari berapa dia punya RB. So kita kira lah. Ni page berapa? Page 216. Alright. Okay, so kalau page 216, kalau korang ada yang PDF tu page 22, slide 22. Out of 33, okay, 22 out of 33. Oh, Julia, okay. Patutlah rasa seorang tak ada. Okay, so kita kira berapa dia punya resistance. Okay, so kita cari R. Cikgu ringkaskan VIR. So should be VIR rearrange. Okay, so V equals to IR. So you rearrange. The R will be V over I. Okay, so ni adalah 5 plus resistor of bulb equals to 12 divided by 1.5. Okay, so seterusnya kita kira 12 bahagi 1.5, you get 8. So 5 campur RB sama dengan 8. So resistance of the bulb is equals to 8 minus 5. So resistance of the bulb is 3 ohm. Done. Okay, tu baru number 1. Okay, we go to number 2. Ada lagi waiting room. Okay, so number 2, the reading of voltmeter and the ammeter when switch S1, when switch S is on. Okay, so bila dia on, baru kita tak boleh abaikan ni. So now bila ni on, meaning the current yang flow bukan lagi 1.5, you must calculate berapa current dia. Okay, and the current will flow through both junction. So dia akan lalu 5 ohm, dia akan lalu 20 ohm, and then dekat ujung ni jumpa balik, and dia lalu pergi dekat R. Okay, so and then so kita nak cari berapa dia punya resistance. First cari dulu total resistance. Okay, total resistance, we find this total resistance first, yang parallel. Okay, recap balik macam nak cari yang parallel. It is 1 over 5. 1 over total resistance is 1 over 5 plus 1 over 20. Okay, so mathematically this is 4 over 20 plus 1 over 20
So you get 5 over 20, 1 over R. So R will be, terbalikkan, 20 over 5, which is equals to 4 ohm. Okay, 4 ohm tu means, lagi kat waiting room. Okay, so 4 ohm means, these two, kalau cikgu nak gantikan, with one resistor, the value of that resistor is equals to 4 ohm. Cikgu, cikgu Yes. dah accept orang kat waiting room ke? Ada Juan, tapi cikgu dah accept dah. Okay. Tapi dia tak masuk pula. Ni macam case tadi Hana pun macam tu gak. What happened? Sekejap. Technical problem, cikgu punya problem ke korang punya problem? Internet. Internet eh? Internet kot. Sekejap, cikgu dah admit dah. Dah admit all. Tapi tiga-tiga nama dia je. Nama Juan. Oh ni 4 people pula. Siapa lagi? Seorang. Juan juga. Hai. Dia tak dapat masuk lah. Internet problem ke? Internet problem eh? Macam tak dapat masuk pula. Baby. Macam ni cikgu nak buat. Ke cikgu? Oh, 5 kali nama dia je. Tapi tak boleh nak admit. Okay. Kalau dia tanya dekat group sekarang. Okay, sekejap. Sekejap. Try masuk. Okay. Farah pun terkeluar. Okay. Okay. So kita balik yang ni. So kalau dia turn on, meaning you kena calculate lah resistance dulu kat bawah tu. So 5 ohm and 20 ohm will be 4 ohm. Sebenarnya total resistance of 5 ohm and 20 ohm you put in parallel is 4 ohm. Tapi jangan lupa tadi bab ni kita dah kira. Bab ni 3 ohm. So jangan lupa kat situ. So the total resistance is actually equals to 4 plus 3. So you get 7 ohm. So now that's the value of total resistance. So bila kita dah ada total resistance, now kita nak cari berapa current. Okay, kita nak cari current dulu. Reading of ammeter. Oops. Okay, reading of ammeter. V equals to IR. So I is V over R. 12 volt over 7. You get 1.7. 1.71 ohm pula, sorry, ampere. Okay, that's the reading of ammeter. Okay, itu reading ammeter. Baru jawab satu. Ammeter yang mana? Ammeter yang tepi ni. Okay, this one is 1.71 ampere. So berapa reading voltmeter ni pula? Tu yang kita nak cari. So berapa reading voltmeter? Okay. Oops. Okay, so Alianat. Okay, so reading of voltmeter, kita dah tahu amount of current. So to find the reading of voltmeter,
at the bulb. So voltmeter V is equals to IR. Okay, so voltmeter at the bulb is the amount of current 1.71 ampere time with the resistance of the bulb 3. So you dapat voltmeter dekat bulb. So 1.71 times 3, 5.13 volt. So these two questions represent 5 marks. Okay. Start kat sini. Ali Anat pun. Kenapa korang start ah? Alamak. No, cikgu, I'm in already. Oh, okay, Alia okay. Tapi ni Juan dengan Bel tak dapat. Tak, Dia Bel jadi- baru masuk. Dia jadi waiting. Bel dah masuk dah. Juan Hah? je Juan. Juan seorang lah. Alamak. Ni sebab apa? Sebab Zoom ke? Sebab internet ke apa? Risau pula aku. Sebenarnya dia. Cikgu, Juan dah masuk. Juan dah masuk? Cikgu, saya pakai phone yang lagi satu. Oh, pakai phone tu tulis. Okay. Oh, Masalah phone ya. Okay, cikgu lupa nak cakap. Zoom kena update tau. Kalau siapa yang pakai phone ataupun tablet korang, korang kena update Zoom. Lupa nak pesan Alright. tadi. Noted. Hai cikgu, your headphone aku. Wah, itulah. Cikgu beli promotion. Orang buat main game, cikgu buat main ajar korang. Cikgu still pakai baju Melayu pagi tadi ke? Come on lah, daripada pagi tadi kot cikgu pakai. Tak adalah, cikgu tukar lah lepas tu. Kan pagi tadi ingat nak celebrate raya konon-konon. So cikgu pakai malam lah, ada kelas malam. Okay, so Alia dah dapat dah, semua dah masuk. Okay, itulah tadi untuk soalan ni. Okay, sebelah dia. Sebelah dia 2018. Okay, 2018. Dia buat kat sini section A. So section A paper 2. Soalan 2018 dia duduk dekat markah paling banyak. 12 markah. Okay, 12 markah sebab nombor 8. Nombor 8. Okay, so diagram show an electric stove which use heating element made of wire. The electric stove is labeled 240 volt and 2 kilowatt. Okay, 2 kilowatt. Okay. Alright. Oh, ni pakai dapur elektrik ni. Cikgu tak berani pakai dapur elektrik. Kalau tak pandai cuci, kalau waktu panas korang cuci nanti dia boleh meletup. Tengok je nama lah. Okay, so what is the meaning of 240 volt and 2 kilowatt? Yang ni suka keluar. Ni trial pun suka keluar tau. Trial pun suka keluar soalan ni. Apa maksud? Okay. So this one, korang kena ingat maksud dia. 2 kilovolt ni maksudnya 2000 lah. 2000 watt. Okay, 2000 watt. Okay, so 2000 watt means, okay, so 2000 joule Cikgu, of energy. Ya, ni page berapa? page 22. 22. Kalau page buku 216. Kalau buku 216. Alright, thank you. Sekejap, ada soalan. Ni ada kawan korang tanya. Cikgu, yang C1 tadi, kenapa kena tambah 3? C1. C1 ke C2? C1 kita cari berapa resistant bulb. So berapa resistant bulb? So resistant bulb tadi kita dapat 3. Okay. Yang nombor 2 ni adalah kita cari total resistant. So total resistant dia first kita ada 3 bulb lah sebenarnya.
Kita ada tiga resistor. 5 ohm, 20 ohm dengan 3 ohm. So bila ada 3 resistor, kita kena buatlah dulu. 5 dengan 20 tu parallel. Tapi nanti dengan yang bulb tadi 3 ohm kena tambah sebab series. So ada yang tanya tadi, dapat tak? Okay. Okay. Sekejap. Alright, okay. So yang ni pula. Ini soal ni kerap keluar ni maksud. 2000 joule of energy produced per second. Okay. When connected to 240 volt power supply. Okay. So maknanya electric stove tu keluarkan energy sebanyak 2000 joule. Every 1 second 2000 joule, 2000 joule. Every 1 second. So banyaklah energy dia pakai. So that's why kalau korang masak pakai elektrik ni, banyak sikit lah elektrik guna. So better pakai gas. Gas jimat sikit lah elektrik. Okay. Cikgu, Ya? for that question, if I put like 2000 joule of energy used per second tak boleh Boleh. Produce boleh, use boleh. Okay, use boleh, produce boleh per second when connected to 240 volt power supply. Boleh. Siapa kat rumah dia pakai yang ni? Masak pakai yang ni? Ada tak? Oh, pakai yang ni Bil rumah tinggi tak? Tiba-tiba tanya bil pula. Tak tahu belum. Tak tahu yelah tak Greener bayar. Earth. Apa dia? Greener Earth. Greener Earth. Oh, okay. Ya ke greener? Tak juga. Sebab nak produce sebab nanti nak produce elektrik korang still pakai arang batu semua tu, power plant nak kena pakai lagi banyak energy. Dia greener earth ada tau. Masak pakai matahari. Tu greener. Itu Nazmi tu. Nazmi pakai yang tu Okay. Buat rendang. Buat rendang pakai matahari. Kau cuba lah kalau boleh. Okay, B. Sebab cikgu jarang lah jumpa. Kebanyakan semua pakai gas lah, dapur gas. Satu lebih murah. Yang ni mahal sikit. Okay, B. Electric stove is used for 5 hours per day. Tengok tu, hari-hari dia masak 5 jam. 5 jam dia guna untuk masak. So, calculate the energy used in kilowatt hour for 30 days. Right. So, dia nak in kilowatt hour for 30 days. Right. So, jangan buat macam ni. Jangan buat tadi kan 2000. 2 kilowatt. Okay. 2 kilowatt. Okay. Ni cikgu selalu jumpa. Ni kesalahan Azim. Cikgu tanda dulu. This is common mistake. Common mistake adalah dia buat macam ni. Dia buat 30 days. Dia tukar hour. So 30 days. Days. Darab 24 hours per day. So dia potong kat sini. So nanti dia dapat jawapan. Okay. 30 times 24. 720 hour. Lepas tu apa dia buat? Dia darab. Okay, dia darab the energy. Okay, PT. So dia darab 2 kilowatt. Darab 720 hour. Okay, 1440 kilowatt hour. Ni salah. Sebab dia memang guna 30 hari tapi satu hari hanya 5 jam. Okay, satu hari hanya 5 jam. Kalau korang buat macam ni, ini bermaksud every day dia guna 24 hours. So, kita kena faham satu hari 5 jam. So, kita kena ambil jam dia adalah 5 hours times 30 days.
supaya kita dapat total hour. So the total hour is 150 hours. Ni total hour the electric stove been used per month. Okay, per month diguna sebanyak 150 jam. And then barulah kita kira energy dia. Energy PT 2 times 150. So you get 300 kilowatt hour. Itu baru betul. Okay. Yang belah tepi ni salah. Because if you use this one, okay, yang cikgu tanda ni, yang salah ni, meaning the stove being used for 24 hours. Okay. So bawah cost electric. Okay, the cost of electrical energy is 20 cent per unit. Okay, the one yang korang kira tadi, kilowatt hour, which is the amount is 300. Okay, 300 kilowatt hour. So TMB anggap itu sebagai 300 unit. 300 unit. So 300 unit, dia charge korang kat sini, dia kata 20 sen. So kita darab lah 20 sen. So 300 darab dengan 20 sen. 20 sen tukar terus. So RM 0.2. Senang. Okay, senang tukar. 0.2 terus. So 300 times 0.2 is 60 ringgit. So kalau masak setiap hari 5 jam selama sebulan, bil elektrik untuk dapur tu je RM60. Beli tong gas tak sampai pun. Okay. Tong gas cikgu ingat yang baru RM28 kot. Tu pun cikgu dah beli berapa? 2 bulan lepas. 2 bulan lepas. RM28 pakai 2 bulan. Kalau pakai elektrik ini sebulan. Mahal sikit lah. Okay, so done. Okay, next one. Okay. Heating element in table 1 is designed to produce a large quantity of heat. So table 1 show 4 different type of heat element, P, Q, R and S. The production of heat depend on the characteristic of wire in the heating element. Okay, so ni cikgu dah terangkan banyak kali juga. So kalau korang ada soalan melibatkan application, tengok kepada dia punya purpose. If the purpose is to produce heat, you choose the one which has the highest resistance. Mana yang rintangan paling tinggi. So mana yang rintangan paling tinggi, itu yang korang pilih. So dekat sini, antara wire-wire ni ada 4 kat sini. So which one produce the highest? Kita boleh tengok ada, ingat 4 faktor. So cikgu pernah cerita pasal type, the highest resistance is nichrome. So kita ada 2 pilihan. After nichrome, the second one constantan, and the lowest resistance is copper wire. So nichrome higher resistant. Okay, and then the structure of a wire in the heating element. So kita nak yang panjang, so we choose a coil wire. Because coil wire, longer wire, higher resistant. Okay, and then the cross sectional area smaller. Sama juga reason dia, higher resistant. So the most suitable is S. So bila dia minta ni, macam kita cerita tadi lah, structure is a coil wire. Cikgu rasa yang ni cikgu tak tulis kot, ni korang boleh tulis sendiri nanti. Coil wire, reason, longer wire, higher resistant. Okay, so this is a longer wire, panjang, and higher resistant. Tada. Okay, nichrome, kenapa ambil nichrome? Sama juga, higher resistant. Nak sedap lagi boleh buat macam ni. Higher resistant, produce more heat. Okay. And smaller pun sama, higher resistant, produce more heat. Okay, boleh tak reason sama
Boleh. Okay, boleh saja, reason sama, boleh. So dalam kes ni reason dia sama, boleh, tak ada masalah. Cikgu, Ya, untuk coil wire, kita nak tulis structure of the wire is called reason high resistance produce more heat. Kita tak boleh cakap wire tu longer. boleh longer, boleh. Longer wire, higher resistance, produce more heat. Okay. Boleh. Okay. Dapat tak? Boleh Yang ni cikgu rasa cikgu tak tulis aku kat sini. Ni ada jawapan dia sama je, 2222. Lepas tu, based on your answer, the most suitable heating element, bagi tahu je lah, the most suitable is S. Okay, so basically ni soalan nombor 8. Kalau kita perasan, dia punya konsep ataupun bentuk soalan dia is basically similar to section C. Sama macam bahagian C. You need to choose and give the reason and choose the most suitable. So soalan dia, bentuk soalan nombor 8 adalah sama macam essay bahagian C. Sama saja. Bezanya yang ni korang boleh tulis dekat paper bahagian A, tapi yang bahagian C tu korang kena tulis dekat atas test pad. Okay. So now we go to the last part. So hari ni kita akan habiskan elektrik. Okay. Kita akan habiskan elektrik. So last one is paper 3. So korang boleh nampak dekat sini paper 3. Okay. Soalan yang selalu keluar dalam paper 3 kalau melibatkan this chapter is this one. Relationship between electric current and potential difference. Selalunya keluar yang tu lah. Okay. And pernah sekali keluar EMF. Tapi EMF ni pun dia keluar dekat soalan bahagian A. Bahagian A ni maksudnya bahagian yang korang, dia dah bagi graf, korang kena orang kata apa? Tentukan dia punya graf tu. Okay, itu kita dah buat kelas paper 3. So most of you dah clear lah, tapi kita akan buat juga yang sini. Okay, so untuk paper 3, saya nak buka satu lagi lah. Paper 3 punya ni. Sekejap kita cari paper 3. Okay, so paper 3. Paper 3. Okay. Okay, so kat sini. Nota. Alright, sekejap cikgu buka satu lagi. Stop share yang ni. Kita share macam ni. Okay. Alright. So untuk paper 3 ni ada nota dia. So kalau ada nota tu korang boleh tengok. Kalau tak ada tak apa. Okay, so untuk paper 3 most of the time soalan yang keluar adalah related to resistance lah. Sama ada the question is related to this one. Okay, Ohm's law. Ataupun factor affecting resistance. Okay, tu je yang untuk bahagian elektrik. Tu semua yang pernah keluar SPM. So kita tengok dulu yang dekat tadi. Yang ni. Alamak tak jadi pula. Buat tepi. Tada. Okay. Jadi tak? Okay, jadilah tu. Okay, so this one. A student carry out experiment to investigate relationship between voltage and current flow through a fixed length of constant wire. Okay, ini tahun 2014, soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. So kalau soalan nombor 1, bentuk soalan dia agak mudah. Sebab kalau korang tak belajar fizik pun boleh jawab lah. Tu nombor 1. Nombor 1 punya style tak belajar fizik pun tak apa. Sebab kalau soalan nombor 1 dia punya style, check balik. Okay. Dia punya style adalah macam ni. They will give you a 5 diagram. Okay, 5 diagram. So you need to fill out the responding variable. Kalau macam ni dia bagi 5 gambar. Ni kat bawah ni ada 5 gambar ni So korang kena fillkan
After that, korang kena... Okay. Okay, so after that korang kena apa tu? Isikan lah. Manipulate dia, responding dia, constant dia, lengkapkan ni. Buat table. Okay, tabulate your data and then draw the graph. Okay, tu untuk yang ni. Okay, so macam mana dia punya eksperimen? So ini kita lengkapkan je lah. Cikgu rasa bahagian A ni cikgu nak bagi korang buat lah. Kita nak discuss bahagian yang kena yang bahagian B. Okay, kita discuss bahagian B. Bahagian A ni korang boleh buat ni. Sebab ni nak lukis graph and korang boleh, cikgu nak tengok korang punya graph. Okay, kita ambil yang ni, bahagian B. Bahagian B kalau dalam buku teks, dalam buku soalan korang tu 223. Kalau slide dekat slide 29. Okay, slide 29. Okay, sekarang buka dulu. 223, slide 29. Okay. Dah ke? Dah. Dah, alright. So diagram show two electric bread toaster, same power rating. Okay, beza dia kat sini eh. A has thick heating element. It glow less brightly and produce less heat. Toaster B has thin heating element, glow more brightly and produce more heat. Okay, so beza dia adalah dekat dia punya thickness. So thicker, based on our knowledge about resistance, thicker wire, lower resistance. So bila lower resistance, that's why less heat. Okay, thinner wire, higher resistance, so it will produce more heat. Okay, recap balik. 4 factor of resistance. The length, the thickness, the length, thickness, type, and temperature. Okay, so dekat sini, based on your observation. So observation tu apa yang kita nampak. Okay, so based on tu apa yang kita nampak. Observation apa yang kita nampak. So kalau yang nampak dia tak tanya kat sini. Dia terus tanya kita inference. So macam nak buat inference ayat dia macam ni. Ayat untuk inference mesti MV affect RV ataupun RV depend on MV. Okay, so apa inference untuk eksperimen ni? Okay, so inference dia adalah so kita tengok dulu apa MV apa RV. Okay, kita MV dia apa yang kita tukar? MV dia kita tukar adalah the thickness. Okay, thickness of heating element. Okay, so thickness kita ukur macam mana? Kita ukur, kita compare dia punya diameter. Diameter of heating element lah. Okay, so what is the RV? Okay, so apa RV dia dekat sini? Okay, so RV dia, kalau kita dah tahu ni eksperimen untuk elektrik, so RV dia, it should be the resistance. So RV dia adalah resistance. Okay, memang kita nampak dia kata tadi, effect dia kepada heat. Okay, effect dia kata, oh heat ni lagi banyak heat ni, betul. Tapi kita kena tahu, dia tulis kat sini, based on your observation and your knowledge about electrical resistance. So dekat situ dah ada hint, ini eksperimen apa. So kita cerita pasal resistance. So dari situ kita buat ayat dia. Okay, ada 2 ayat korang boleh buat. Sama ada korang nak buat thickness of heating element. Better cikgu ambil diameter lah kot, senang sikit. So kita nak ukur.
diameter of heating element affect the resistance. Okay, atau boleh juga buat resistance depend on the diameter of heating element. Okay. Oops. Okay, nampak tak ni? Boleh nampak tak kiri kanan ni? Ke macam tak center? Tarik sini sikit. Yang ni tarik sini sikit. Okay. Okay, korang nampak tak? Nampak? Nampak. Nampak cikgu sekejap. Okay, boleh. Inference. Okay, so dah satu markah. Kepala ke tepi sana ni. Mana dia? Okay, sini. Okay, yang seterusnya dia punya hipotesis. Okay, alang-alang cikgu kita nak buat ni, kita terus pergi dekat gambar eksperimen dia lah. Senang sikit nak buat. Okay, so ni dia punya eksperimen lah. Okay, so tulis balik tadi. Resistance of heating element depend boleh lah, boleh tu. Heating element depend on the diameter of the heating element. Okay, panjang pula. Besar sikit. Okay, itu dia punya inference. Satu markah. Okay, ni senang je. Hipotesis pula. Hipotesis kita ikut balik. Kita punya inference kat atas tu. Tapi kita tengok berdasarkan yang ni. Okay, so the resistance. Okay. When the diameter of heating element increase. Okay, the resistance of heating element decrease. Okay, or atau korang boleh buat sebaliknya. When the diameter of heating element decrease, the resistance of heating element increase. Boleh juga. Boleh juga buat macam tu. Okay, so tu ayat hipotesis. Right. Dua markah pertama adalah inference dengan hipotesis. C. Okay, C kat sini kalau kita nak tahu eksperimen apa, contohlah kita, ini example. Korang dah baca bahagian B ni, tapi macam tak faham. Ni eksperimen apa ni, aku tak dapat relate lah. Ni eksperimen apa? Terus baca C. Okay, so with the use of DC power supply battery lah. And ammeter and voltmeter, okay, constant wire and other apparatus. Okay, describe one experiment to investigate the hypothesis. Okay, so in your description state clearly, ni yang kita nak dapat 10 markah. The aim of experiment, the variable of experiment, the list of apparatus, material, okay, arrangement, procedure. Okay, so kita tengok kat sini. Kalau yang nota paper 3 cikgu tu ada cikgu bagi kat sini. Okay, sekarang ni kita punya manipulated variable is the diameter. Okay, is the diameter. Our responding variable
is the resistant. Tapi masalah dekat sini adalah nanti bila nak buat procedure. Bila nak buat procedure. Okay, resistant and then constant dia material lah. So kita buat dulu aim. Okay, kita buat salah satu, kita buat aim. What is the aim of experiment? Okay, aim, korang pun buat macam ni, aim to investigate the relationship ataupun to determine the relationship pun boleh. Okay, to investigate, to determine pun boleh between diameter of, okay. So bila bahagian C, kita pakai dia punya alat. Dia pakai apa yang dia bagi. Contoh kat sini dia bagi constantan wire. So kita pun gunalah constantan wire. Between the diameter of wire pun tak apa. Kalau tak nak buat constantan boleh tulis diameter of wire and resistance. Okay. Variable. Okay. Tulis 3-3 which is manipulate, responding and constant. Okay. Kalau manipulate dia diameter, responding dia resistant, constant dia adalah length. Okay. Type pun constant sebab kita guna constantan wire. Okay, tu dia punya variable, 2 markah. Okay, ni kira 1. Okay, 1. Ini walaupun kena tulis 3-3 tapi dia kira 2. Right. List of apparatus. List salin balik dulu yang dia bagi. Salin yang dia bagi dulu. So DC power supply. Okay. Ammeter. Voltmeter. Constantan wire. Okay. Apa lagi yang tak ada? Constantan wire. DC dah ada, ammeter ada, constantan wire ada. Mungkin korang nak letak kat situ rheostat. Okay, rheostat. Okay, so itulah kot, lain tak ada. Wire. Nak sambung dia. Wire tak ada, tulis wire. Okay, so yang kena tambah pun 2 ni je. Okay. Alright. Okay, next one. Arrangement. So, arrangement lukis balik macam gambar yang dekat sini. Okay, lukis balik. So, cikgu nak pergi yang dia punya prosedur. Cikgu? Yep. Kalau the list of apparatus and materials, kalau crocodile clips? Crocodile clip. Yang tu tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa. Oh ya, yeah. Okay. Dia macam ni tahu, dia apa yang macam efek eksperimen lah. Kalau tak ada benda tu, dia macam, kalau tak ada benda tu, eksperimen tak jalan. Contoh lah, macam kalau korang tak tulis wire, wire tak boleh lah. Sebab kalau wire tak ada, macam mana kita nak sambungkan voltmeter, ammeter dengan DC power supply. So macam kira macam ni kalau clip tu, kalau tak ada pun kita boleh guna ujung dia tu. So dia ada cara lain lah. Tapi kalau nak buat, boleh, tak ada masalah. Dia tak jadi salah pula. Betul je. Okay, selalu dia akan consider benda-benda penting. Kalau benda tu tak ada, salah. Contohnya macam kalau kata eksperimen spring. Lepas tu korang tak tulis ruler. Tu memang out of. Sebab kalau ruler tak ada, eksperimen tu tak boleh jalan. Kalau tak, macam ni kita nak ukur extension of the spring. So kalau contoh korang tak tulis retort stand, yang tu tak apa. Maknanya eksperimen tu kalau ikutkan ada retort stand, ada spring. Tapi korang tak listkan retort stand. Tu tak apa. So dia macam
boleh dimaafkan lah. As long as benda yang wajib ada tu korang tulis. Tapi biasa cikgu korang dekat sekolah dia akan suruh tulis semua lah supaya korang biasa. So cikgu cerita dari sudut orang yang menanda. So orang yang menanda dia akan tengok kepada benda penting untuk eksperimen tu. Okay? Boleh tak? Dapat tak? Boleh cikgu. Okay. So procedure. Okay. Ingat procedure 3 ayat. Okay, kalau lupa cikgu recap balik ayat dia macam mana. Okay. Right. Mana ke? Okay, 3 ayat. So 3 ayat dia mula-mula dia akan bermula dengan experiment is started with MV. Okay, the diameter is measured by the diameter pula. The RV, responding variable, is measured by apa? Kalau ada equation, nyatakan equation. Kalau ada alat, bagi tahu alat. Okay, and the third one is experiment is repeated. Okay, so untuk eksperimen tadi, kalau kita nak listkan kat tepi ni, cuba tepi ni je lah. Okay, so diameter. So experiment is started with constant wire of diameter berapa? Okay, so wire. So kita kena bagi wire kita kena bagi diameter yang logik lah. So berapa logik kalau diameter wire? Rasa-rasanya. Wire ni kita ukur apa? mm ke cm ke? Rasa-rasa berapa? 5 mm. 5 mm. Millimeter. Millimeter, okay, mm. So kita pakai mm yang logik. Contohnya korang nak letak 5 mm. Boleh? Okay, bolehlah 5 mm ataupun nak buat kecil sikit bolehlah buat 2 mm contoh. Okay, so tu nombor 1. So kita punya diameter yang pertama, you must state the value of the first diameter. Oh, kenapa tak highlight pula ni? Okay, highlight. Okay, your first ni experiment is started with MV. So your first MV. So your diameter, the first diameter berapa? Okay, ni kecil sikit. Cikgu cuba besarkan. Calibre. Berapa? 18. Okay, ambil kau. Okay, so tu number 1. Number 2. Okay, number 2. RV is measured by, kalau ada alat, bagi alat. Kalau ada equation, bagi tahu equation. So dekat sini nombor 2 ni penting. Your RV is resistant. Kita tak ada alat ukur resistant. Tak ada Kita tak ada alat resistant meter, tak ada. So bila kita nak buat eksperimen dia punya prosedur. So kita kena tulis prosedur dia adalah kat sini. Okay. The resistance of the wire, constant wire, kalau nak lengkap sikit, constant wire is measured by formula. Apa formula dia? R V over I. Okay. Using the value recorded from the voltmeter and ammeter. Okay. Sebab kita tak ada alat direct, jadi kita ukur dia tu using the formula and using the voltmeter and ammeter yang kita record. Okay. Dapat tak? And then the last one, ayat nombor 3, barulah kita tulis experiment
is repeated with constant turn wire of diameter okay, kalau yang ni wire kan, wire tak ada beza jauh sangat apa, tak payah beza besar-besar sangat pun tak apa. 1 mm, sini 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm. Dah. Okey, tu contoh. Dapat tak? Tu 3 ayat untuk procedure. 3 ayat, 3 markah. Dapat. Okay, done. And then the way to tabulate, buat je table. So you just do the table. Table dia buat 2. Oh, table dia tak boleh buat 2 Kat sini table dia akan mula macam ni. Diameter. Okay, lupa pula. Sebab yang ni korang ada value banyak. So table dia akan jadi diameter dulu. Lepas tu reading of diameter tadi mm lah. Mm, jangan lupa unit. And then voltmeter. V. And then ammeter. A. And then baru resistant. Ohm. Ni simbol ohm. Okay. 4 table. Okay, 4 table. Okay, 4 table macam tu. Tada, 1, 2, 3, 4. Okay. So yang korang kena lengkapkan dekat diameter je, diameter saja. So 1, 2, 3, 4, 5. Tu je lah. Okay, and the way to analyze yang last kali tu adalah buat graph of resistance and diameter mm. Sini buat ohm. Sudah. Tak payah plot. Macam tu saja. So itu the way to analyze. The way to analyze, buat graph yang ada x-axis and y-axis. Okay, the way to tabulate, buat table, 1 markah, sini 1 markah. Procedure tadi 3 markah, 4 markah. Arrangement, lukisan 1 markah. So kalau tak boleh lukis, jangan menangis tepi bucu katil, markahnya 1. Okay, so list 1 markah, variable 2 markah, aim 1 marks. So total kat sini 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 markah. And campur yang kat atas lagi 2 markah. 12. Tu bahagian B. Okay, so bahagian B. So dia punya ni, siapa yang tak ada lagi? Ada tak yang tak ada nota ni? Kalau tak ada, cikgu ni. Siapa yang tak ada nota ni lagi? So cikgu akan send ni nota paper 3 ni. Cikgu send nanti kalau tak ada. Ada orang dekat waiting room. Okay. Cikgu kalau tak ada letak dekat chat lah. Yang mana? Letak chat apa? Yang nota paper 3. Kalau tak ada nota paper 3 tu letak email ke? Oh, okay. Nanti nanti mesej cikgu lah. Cikgu boleh send kat email korang. Okay. Okay, so itulah dia dekat ni. So yang ni korang boleh tengok ni nombor 4. Sebenarnya ni sama juga. Okay, ni sama juga soalan dia. Ni 2015, soalan nombor 4. Soalan dekat atas, dia buat gambar toaster tu. Yang ni 2015, dia buat gambar untuk incubator. Okay, incubator. So walaupun soalan dia incubator, tapi still beza dia sama. Satu thinner wire, satu thicker wire.
So dia punya observation adalah 4.2 bulb dia brighter. Okay, kenapa yang ni yang thickness brighter? Sebab dekat sini the purpose is not to produce heat. Beza dengan atas. Atas tadi purpose dia nak produce heat. Yang ni purpose dia tak nak produce heat. Purpose dia is to produce light. So kalau nak produce light, kita tak nak banyak heat. That's why yang tebal ni 4.2 lower resistant. Higher pula. Lower resistant. So there will be more current flow and that bulb will produce brighter light. Okay, different purpose. Yang atas tadi purpose dia untuk produce heat. Yang ni purpose dia nak produce light. Tapi eksperimen dia adalah still the same. To study relationship between resistance and the thickness. So maknanya dia punya eksperimen dia, eksperimen yang sama, sebiji. So bila ditanya kat bawah ni, inference, hypothesis, list apparatus, semua ni sebiji. Salin je balik apa yang ada tadi. Dia tak ada beza. Okay, salin balik yang ada tadi. Cikgu. Yep. Macam mana nak lukis DC power supply? DC power supply, bateri. Oh, okay. DC power supply Boleh is lukis bateri je? Bateri, yes. So dia punya diagram, lukisan dia gini. Lupa pula macam mana tunjuk dia. Tak sempat korang salin Sekejap. Lukis gini je. Ni. Ada DC. Okay, bateri tu. DC power supply. Ammeter, voltmeter. Constant wire. Tu dia punya arrangement. Okay, cikgu. Okay. Alright. 2017, so cikgu nak tunjuk yang ni tadi. Walaupun 2015 punya soalan, gambar lain. 2012 punya soalan, gambar lain. Tapi eksperimen dia, eksperimen sama. Relationship between diameter and resistance. So sama eksperimen dia. Cuma situasi tu jadi bagi gambar berbeza. Sebab tu, kalau kita rasa blur, eksperimen apa, tengok je bahagian C. And bahagian C ni korang nak banding apa? Bandingkan dengan benda-benda yang ada dalam nota yang cikgu bagi ni lah. So kat situ baru kita tahu. Okay, tapi kalau elektrik pun memang setakat ni yang masuk SPM pun adalah eksperimen ni lah, resistant. Mungkin length, mungkin diameter. Okay. So, okay, so yang dekat sini pula 2017. Okay, kita buka besar dulu. 2017. Okay, identical headphone charger by two different charger being charged by two different charger for 45 minutes. Okay, it is found that after 45 minutes, one of the handphone fully charged. Okay, so gambar yang kedua. Yang ni 240 volt 10 watt. Yang ni 240 volt 5 watt. So kita nampak kat sini power ni rendah. Yang kat sini power dia tinggi. Okay, tapi kita kena faham power is VI. Okay, power is VI. Meaning if you have higher power, kenapa dia cepat charge? Kenapa dia dah penuh? Sebab current yang masuk banyak. Okay, remember what is current? Current is rate of charge flow. Berapa banyak charge. So, charger yang pertama 10 watt. So, bila 10 watt, dia masuk banyak lah. Okay, dia masuk banyak. Okay, kalau korang ada charger sekarang, charger kita yang sekarang ni dia dalam 25 watt, 25-24 watt. Lagi ni lah, siapa yang ada fast charging, okay, siapa yang ada fast charging punya charger tu 25 watt. Maknanya lagi banyak current yang masuk. That's why phone korang lagi cepat lah. Tak sampai sejam. Phone yang baru-baru ni sejam, tak sampai sejam dah full. Okay,
Cikgu baru tengok semalam, kemarin kot cikgu tengok ada phone baru. Dia punya fast charging 50 watt. 50 watt tu maknanya tak sampai setengah jam lah. Tak sampai sejam lah. Dia dah full. Bolehlah cari phone baru kan. Siapa nak charge cepat boleh cari phone baru. Okay, sebab tu kalau korang ada phone yang fast charging and then korang gunakan power bank, dia lambat. Dia still lambat. Sebab korang punya phone tu fast charging bila guna charger yang dia bagi. Bukan bila guna benda lain. Benda lain memang slow. So charger dia tu je yang buatkan korang punya phone cepat charge. Okay, so kat sini Cikgu, ya. tapi phone yang fast charging tu bahaya tak? Tak bahaya. So bila dia dah buat fast charging, maknanya korang punya phone compatible with that fast charging. Dia problem dia kalau korang guna fast charging tapi masuk dekat phone yang lama. Tapi sekarang pun kalau fast charging, kalau korang perasan, fast charging semua pakai USB-C. USB-C tu maksudnya kepala charger dia dah jenis, macam ni cikgu tunjuk dia dah jenis macam dia kepala dia lain. Dia kepala dia USB-C. So USB-C dia punya transfer laju. Sebab tu korang nampak kepala charger sekarang yang baru-baru lain. Kalau kepala charger yang dulu dia ada bentuk dia tak sama. Sekarang dia macam ni. Kalau bentuk charger yang baru semua jenis macam ni. Kalau yang lama dia macam ada macam tu sikit. Ni USB. Ni USB-C. Okay. Yang ni yang laju. Fast charging semua pakai macam ni. Sebab bentuk ni tak tahulah kenapa tapi bentuk ni boleh transfer lagi banyak charge. So kita pakai yang tu. Okay. iPhone cikgu tak pasti. Cikgu tak pakai iPhone. iPhone fast charging tak? Cikgu tak pasti lah. Tak berani nak cakap. So cikgu pakai Huawei. Okay. So kat sini. Alright. Kita tengok gambar tadi. Tapi inference, hypothesis. Kita tengok juga dia punya eksperimen. Okay. So yang ni, dia punya apparatus sikit je. With a use such as emitter. Macam tu je. And at the apparatus, describe one experiment. Macam tu je yang dia minta. Okay, so ini pun sebenarnya, eksperimen yang ni, dia lebih kepada hubungan antara resistant. Kejap. Yang ni energy. Okay. So, kejap okay. Yang ni 2017. 2017 ni dia ada, ini dia tanya pasal power. Okay. Tapi tahun ni tak saja cikgu ada punya. So berdasarkan diagram yang kita nampak, dia punya time. Okay, time dia sama tau. So time is constant. Okay, time dia constant, 45 minit. So time dia constant. Okay, apa lagi yang dia constant kan? So dia punya V constant, 240. Telefon constant. So yang kita nampak tukar dia adalah power. Okay, manipulated. MV. Okay, MV. Power dia different. Okay, so dia punya constant, voltage constant. Okay, so dia punya RV kat sini. RV kat sini adalah current. Current. Okay, current. Tapi selalunya kita tak constantkan current. Okay. So bila kita nak buat eksperimen. Okay, so kat sini kita tengok yang ni lah, dua ni. Ni trik sikit tau. Ni trik sikit untuk C. Sebab untuk C, kita tak ada alat nak ukur power. So bila kita tak ada alat ukur power, power tak boleh jadi MV. Okay, power tak boleh jadi MV. Sebab power tu kita kena kira. Dia sama macam resistant. Resistant tak boleh jadi MV. Sebab
Resistance untuk jadi MV sebab kita tak boleh measure resistance. Resistance tu kita kena kira. So dia tak boleh jadi MV. So benda yang MV ni benda boleh kira. Contoh macam length boleh ukur. Diameter boleh ukur. Current boleh ukur. Okay, current boleh ukur. Macam nak ukur current? Pakai ammeter. So that's why kat sini bila kita nak buat eksperimen, sebenarnya efek dia adalah MV ni sini, current, responding dia dekat power. Sebab power tak boleh ukur. So power you calculate. So calculate guna formula apa? P sama dengan VI. Okay, P sama dengan VI. Ya Allah, jangan conteng tu yang conteng. Okay. So cikgu boleh sekejap. Cikgu tolonglah korang clearkan. Clear all drawing. Okay. So kita pun buatlah dia punya ni. So what is the inference? Inference dia adalah current flow affect the power. Okay, wish buruk yang tulisan. Ataupun power depend on current flow. Okay, itu dia punya inference. Hypothesis, the higher the current flow, the higher the power. Okay, dah dapat 2 markah. Right, so C. Okay, with the use of ammeter, the apparatus describe the experiment to investigate the hypothesis. Okay, macam tu je. Sekejap, Okay. Okay, so the aim of experiment to investigate relationship between current and power dia tak kena lah. Power. Okay lah, boleh power. So variable tulis balik. MV current, RV power, CV voltage ataupun power supply. Okay, voltage lah, voltage, potential different. Voltage lah. Okay, voltage. And then list. Okay, list, kita list yang ikut eksperimen tadi. Okay, so procedure procedure dulu. Okay, procedure ni dia punya ni kena careful sikit. MV dia current. Yang ni. Okay, macam cakap tadi, MV dia current sebab current boleh ukur. Current boleh measure pakai ammeter.
So power tak boleh. Okay. Power tak boleh. So current, power and then voltage. Okay, so ayat nombor 1 dia yang kena hati-hati. Sebab ayat nombor 1 dia, korang tak boleh tulis experiment is started with current. Kat sini problem dia. So korang tak boleh tulis experiment is started with current. Tak boleh. Sebab current tu dia takkan keluar macam tu je. So dia mesti dikawal. Kita tak boleh okey nah 2 ampere, nah 3 ampere, tak boleh. So kita kena control dia untuk dapat the amount yang kita nak. Okey, untuk dapat amount yang kita nak. So maknanya kat sini kalau kita nak buat dia punya procedure, experiment is started by adjusting the rheostat until, ni kena salin rheostat until the emitter reading is berapa? Is 1 ampere. 1 ampere boleh lah. 1 ampere. Okay, until is 1 ampere. Okay. Itu nombor 1. Nombor 2, kita measure dia punya power. Okay. So macam ni kita nak measure power, kita tak boleh measure power direct. Power kena kira. Okay. So macam ni kita nak kira power. Power is measured using a formula of sunyi Alia, ya Allah. Okay. Measure using a formula, apa formula? P equals to VI from the reading of ammeter and voltmeter being recorded. Okay. Nombor 3, the experiment is repeated. Yup. Ada soalan ke? Repeated using until the ammeter reading is 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere and 5 ampere. Dah. Okay, tu dia punya cara. Okay, so dia punya table. Table start dengan ammeter, voltmeter and then power. Okay. Okay. So yang tulis pun kat sini je. 1, 2, 3, 4, 5. Tu je. Okay, and then buat graph. So the graph will be like this. P, I. Okay, so to the way to tabulate and the way to analysis. Dapat tak? Dapat?
Okay. Nazmi dapat? Cikgu, graf tu biar kosong je. Kosong. The way to Okay. tabulate tu kosong. Dia kalau nak tambah pun, tambah dekat x-axis je. X-axis je. Maksudnya, dekat x-axis tu, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 situ. Y-axis tak payah. X-axis saja. Okay. Dapat tak? Dapat. Itu yang ini. Okay, so 2018 dia tak masuk paper 3. So tak adalah. So nak keluar balik 2019 pun tak ada. So tahun korang nak keluar balik, possible. Okay, possible keluar balik. Tahun depan. Tahun depan, bukan tahun ni. Okay, tahun depan. Dah ada ura-ura ke bila sekolah? Entahlah cikgu. Entahlah. Korang dah lah rindu asrama kan? Tak. Tak. Rindu Hafizuddin. Okay. Itu bukan Alia ke? Alia seorang je. Okay, tu dia Misi. punya ni. Okay. Kalau yang boleh tak cikgu tinggalkan korang yang ini? Cikgu nak korang buat sebab cikgu nak korang buat dia punya graph. Section A yang page 24 tadi. Kalau korang tak ada kerja lah, kalau korang tak ada kerja sekolah ke apa ke, siapa nak cuba, cikgu tak tahu kelas sekolah dah start ke esok? Tak sure lagi. Tak tahu. Tak sure, okay. Kalau korang ada Ya, masa, mungkin start. Okay. So kalau korang ada masa, boleh cuba bahagian A sebab cikgu nak korang punya graph tu. Alright. Okay. To be honest, dia tak ambil masa lama. Bahagian A ni kalau korang buat betul-betul tak sampai 10 minit. Tak sampai 10 minit. Okay, tak sampai 10 minit. Baca, tabelkan, ambil bacaan tu, tabelkan and buat graph dalam 10-15 minit lah. So, cikgu nak tengok, kalau boleh cikgu nak tengok graph. So, siapa yang rajin boleh buat and then sendkan gambar graph paper and sendkan nombor account. Cikgu bagi duit raya. Nombor account lah, duit raya, nak duit raya kan? Okay, nasib baik. Duit raya. Duit raya lah. Kalau tak ada duit raya. Siapa nak duit raya, cuba buat. Okay. So, cikgu nak tengok graph tu. Okay. So, dia bahagian A ni, sebab bahagian A ni sebenarnya dia hanya isi table. Isikan jadual itu, buat table, buat graph. Kebanyakan korang yang akan salah maklumat, yang akan hilang markah, sebab dia 16 markah. 16 markah tu sebenarnya percuma. Kalau tak baca salah, kalau table betul, kalau graf betul. Selalu hilang markah dekat graf. Sebab tu cikgu nak suruh korang buat dulu lukis graf. Kalau kita bincang, cikgu yang lukiskan graf, korang tak nampak salah dia kat mana. Kalau macam soalan nombor 3, kita boleh bincang. Sebab nombor 3 ni memang jawapan dia memang macam tu je. So yang bahagian A ni, untuk graf ni, korang lukis dulu. Lepas tu baru kita tengok mana kesalahan dia. Cikgu boleh check lah masing-masing. So siapa nak duit raya, cara dia adalah jawab soalan ni. Section A ni 24, tak banyak pun sebenarnya, dia 24, 25, 26 ni lah. Okay, korang kena buat dekat ni lah. Okay, buat dekat kertas test pad kot. Okay, kalau nak tahu korang punya dia punya table tu betul ke tak, cikgu bagi tahu. Table tu yang penting korang kena ikut kat sini, ikut dia punya ni I, V1, V buat table dia and jangan tinggal unit. Lepas tu grafkan. Dia minta graf V lawan I. So buat V lawan I, V ni dekat paksi Y, I ni dekat paksi X. Okay. So siapa yang nak duit raya, buat graf tu and then hantar ke cikgu and nanti cikgu akan sendkan korang duit raya. Okay, setuju tak? Woi, senyap ke? Tak setuju ke? Setuju. Setuju Okay. Alia nak setuju. Okay, setuju boleh buat. Alright. Okay. Tu je kot. Nombor 2 ni matematik. Kalau nak cuba boleh jugalah. Okay. So, habislah kita topik elektrik. Alhamdulillah. Maknanya kita dah cover mula-mula sekali kita buat wave. Lepas tu kita buat radioaktif, betul?
Lepas tu elektronik kan? Betul tak? Betul ke tak betul? Ke elektronik belum? Cikgu lupa dah. Elektronik dah. Elektronik dah kan? Cikgu rasa dah. Yang belum, elektrik dah habis. So tinggal satu lagi. Form 5. Satu lagi adalah elektromagnet. So maknanya esok malam kita start dengan elektromagnet. So untuk form 5. Cikgu. Cikgu nanti elektromagnet cikgu. Hah? Nanti tolong send elektromagnet. Nanti cikgu tolong saya elektromagnet dekat grup. Ke tak ada dekat grup? Belum lagi Tahu. belum lagi. Okay, so cikgu hantar dekat grup nanti. Okay, nanti cikgu hantar kat grup. Okay, so tinggal satu bab. Yes. Untuk arrangement of apparatus tu lah soalan yang phone kat plug tu saling sebiji macam tu ke apa? Mana emitter? Yang plug tadi, tak. Yang plug tadi, bila dia eksperimen kan, eksperimen dia masih lagi pakai gambar macam ni. Masih lagi gambar apa ni? Gambar yang apa? Ada rheostat ni. Yang ni. Yang belah kiri ni. Yang ni, jap, cikgu usahakan. Dia masih lagi yang ni. Okay. Cuma beza dia punya purpose lah, dia nak apa. Dia nak current dengan power. So current dengan power, kita ambil yang current dengan power. Okay. So kalau macam eksperimen yang ni tadi, yang ni kira wire tu kita, maknanya kalau eksperimen ni, wire ni tak payah lah. Wire ni tak payah, tak apa. Straight je. Straight saja. So kita nak ambil bacaan voltmeter tu letak kat sini pun tak apa. Okay. Voltmeter. Alright. Clear tak? Dapat Azmi? Dapat. Okay. So itulah dia untuk hari ni. Okay, sekejap je stop share. Tada. Okay. Alright. So kita habis tu untuk hari ni. Esok kita sambung lagi. Sekejap, cikgu nak tukar background sekejap. Okay, background untuk akhir ni kita buat pening sikit. Okay. So korang nampak cikgu. Cikgu di universe. Background semua. Okay. So kita habis untuk hari ni. Cikgu baru pasang ni. Saja je nak tunjuk kat korang sekejap. Cikgu baru pasang. Mana ke? Tada. Green screen kat belakang. Wah, efeknya. So tu lah nak belajar-belajar jadi YouTuber ni. Ni tukar-tukar. Cikgu buat stream lah, cikgu buat stream kat Twitch buat fizik. Wah, boleh ada ke buat? Tak tahu. Cikgu baru belajar je buat stream. Boleh je stream kat YouTube direct pakai Zoom. Cikgu baru belajar. Tapi itulah cikgu tak tahu ni speaker apa, mikrofon ni okey ke tak, ke kena beli mikrofon baru. Okey cikgu. Okey. Clear. Sebab cikgu tengok YouTube tu dia pakai Clear. yang YouTuber tu dia pakai yang macam mikrofon besar gila kat tepi. Tu untuk mukbang ya cikgu. Tu untuk apa? Apa nak pegang tu cikgu? Tak, dia ada macam stand tu. Lepas tu dia macam orang yang menyanyi. Kan orang menyanyi kan dia ada cikgu tengoklah orang tu set up. Lepas tu untuk gambar apa, nampak cerah dia bubuh apa nama tu, spotlight lah apalah. Cikgu pakai ni je, lampu Hello Kitty. Lampu tidur, lampu tidur tu cikgu letak. Tada. Okay. Alright, habislah untuk hari ni. Okay, so kita jumpa esok. Bukan 8.30 pagi 8.30 malam. Okay, 8.30 malam esok. On cikgu. On. So, okay, so jumpa korang esok 8.30 malam, bab baru. Elektromagnet. Okay? Alright. Good night cikgu. Good night. Mana korang punya telekong raya semua? Malam, cikgu. Okay, selamat malam. Bye cikgu. Wah, tengok. Wah, Joy. Esoklah cikgu. Lebih baik telefon. Kalian nak tak nyamuk ke? Pakai telekong semua.
Pakai telekung, pakai telekung. Alah nak pakai Alah, earrings cakap lagi. je, Tata tak buat pun. Nazmi pakai telekung. Nazmi dah Ha, Nazmi. Azmi pakai telekung. Nazmi punya telekung mana? Okey. Okey, Pijama. bye-bye. Jumpa esok. Bye-bye. Bye cikgu. Bye-bye. Thank you. Welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, terima kasih cikgu. Bye Nazmi. Sama-sama.